Import ayam tindakan sementara kerajaan stabilkan harga runcit. Aktiviti riadah bersama pekerja dan gagal patuhi SOP tempat kerja punca penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azamuddin Husin. Berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sarawak, Selangor dan juga Sabah. Baik, antara tumpuan kempen bersemuka agak terhad, pelbagai cara dimanfaatkan calon pilihan raya Sarawak. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengambil langkah awal dengan mengimport 7,000 tan metrik ayam dari Thailand dan China. Timbalan Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pengambilan ayam dari luar negara hanya sementara waktu untuk menstabilkan harga di peringkat runcit. Matlamat dan tanggungjawab utama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan supaya kita dapat pastikan supaya kita mempunyai bekalan yang cukup, bekalan makanan yang stabil. Beliau berkata demikian di tapak rekreasi Sungai Tehel, Bemban. Kerajaan telah berusaha mengawal harga ayam melalui harga maksimum di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia. Harga maksimum ayam standard ditetapkan RM9.30 sekilogram bagi jualan runcit dan RM8 sekilogram untuk pemborong di Semenanjung kecuali Langkawi. Baik, gagal patuhi SOP di tempat kerja dan aktiviti rekreasi melibatkan pekerja iaitu kembara bermotosikal dan futsal. Punca penularan kluster Dah Meha Industri Kulim. Kluster melibatkan kilang di Mukim Padang Meha, Padang Serai Kulim ini menyaksikan 194 individu telah disaring. 133 kes positif dikesan melibatkan 97 pekerja dan 36 kontak keluarga. Mengarah Jabatan Kesihatan Kedah, Dr. Osman Warijo berkata, taburan kes positif melibatkan 4 daerah iaitu Kulim, Baling, Kuala Muda dan Sik. Kesemua kes bergejala ringan dan telah lengkap divaksinasi, kini diarahkan menjalani kuarantin di rumah. Siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kluster sedang dijalankan. Keadaan terkawal dan Jabatan Kesihatan terus mengawal situasi berkenaan. Baik, 593 pelajar sekolah Seri Puteri Cyberjaya dibenarkan pulang setelah menjalani tempoh kuarantin 7 hari. Mereka merupakan kontak rapat kepada kes positif dikesan di sekolah tersebut pada 23 November lalu. Wartawan Jabatan Robert meninjau suasana tamat kuarantin di Institut Latihan Islam Malaysia Bangi. Penularan COVID-19 dikenali sebagai kluster persiaran tasik itu telah memaksa penutupan sekolah buat sementara waktu. 139 individu termasuk pelajar, guru dan kaki tangan sekolah didapati positif manakala 593 lagi disahkan kontak rapat. Kesemua kontak rapat telah menjalani kuarantin 7 hari di Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek Seremban dan di Institut Latihan Islam Malaysia Bangi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih semua. Alhamdulillah, syukur kerana anak-anak sini didapati semua negatif walaupun mereka adalah kontak rapat setelah mereka menjalani ujian saringan pada hari Selasa yang lepas. Ibu bapa dan pelajar ditemui teruja dapat kembali bersua muka dan merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat melancarkan urusan sepanjang tempoh pengawasan. So seronoklah dapat dah boleh balik semua. So dia pun dah sihat walafiat semua. Okay, so terima kasihlah kepada pentadbiran semua telah menjaga diorang selama masa 2 minggu ni. Diorang sangat bersyukur. Perdana pun banyak naik turun tangga nak bagi diorang makan. Diorang sangat berterima kasih.
Ya, kami pun risau juga. Sekarang ni alhamdulillah lah. Kalau ikut maklumat dia pun tak ada positif apa semua, tak ada gejala. Itu aja. Tempat ni memang best. Lepas tu memang bilik dia bersih. Lepas tu makanan dia sedap. Abang-abang peranan lainnya pun best. Dia orang best lah. Dia orang fine. Terima kasih semua peranan dengan cikgu. Dalam pada itu, 114 pelajar dikesan positif pula dijadual pulang esok setelah tamat tempoh kuarantin 10 hari. Kesemua pelajar Sekolah Sri Puteri Cyberjaya berstatus kontak rapat akhirnya dibenarkan pulang setelah menjalani tempoh kuarantin 7 hari. Strategi ujian kendiri secara berkala perlu diamalkan sebagai norma baharu demi menjamin pengoperasian semula sektor pendidikan dalam keadaan selamat. Jabatan Robert, Berita RTM. Di Perak, 20 pelajar MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar masih dikuarantin berikutan penularan COVID-19 di institusi berkenaan. Pengerusi MARA Datuk Seri Azizah Muhammad Dun berkata kesihatan mereka pada tahap baik dan stabil selain turut dipantau pejabat kesihatan daerah. Mereka akan menjalani kuarantin sehingga tamat di sekolah biarpun dalam tempoh cuti persekolahan. Saya pun dah minta mereka supaya tingkatkan lagi SOP kita bagaimana nanti apabila mereka kembali daripada rumah semula nak masuk ke college, kita pastikan SOP yang tinggi kita perkenalkan supaya perkara seperti ini dapat kita kurangkan lah. Katakan langsung kosong itu memang sesuatu yang impossible kan, tapi kita usahakan yang terbaik insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Canggih Go dan pembukaan outlet Perak di Ipoh. Ini pula susulan video tular didakwa kes buli di sebuah sekolah di Perak. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar diarah menjalankan siasatan lanjut mengenai kesahihan video tersebut. Tapi diwarakan berlaku di Kuala Kangsar lah, dikatakan. Pasal saya baca daripada komen-komen tu berlaku di MRSM Kati di Kuala Kangsar. Tapi we're not sure betul lah kejadian itu berlaku sana, mungkin tempat lain kan. So saya kata tadi, biar kita siasat dulu dan kita dapat kesahihan kejadian itu berlaku mana dan I will share dengan pihak media. Lepas tu, okey. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam ucapan di Twitter berkata, siasatan awam mendapati ia tidak melibatkan institusi di bawah kementeriannya. Namun KPM telah berhubung dengan pihak terlibat dan dimaklumkan tindakan susulan telah diambil. Baik, 164 institusi pendidikan terdiri daripada universiti awam, politeknik, kolej komuniti termasuk Institut Latihan Kemahiran Awam menawarkan khidmat dan tawaran buat pelajar melanjutkan pengajian menerusi program Jom Masuk IPT. Program anjuran Kementerian Pengajian Tinggi itu khusus memberi maklumat kepada pelajar dan ibu bapa mengenai pemilihan program bersesuaian. Perinciannya kita terus bersama Sazwani Samsu. Baik Azam, selain Karnival Kerjaya yang sangat memanfaatkan para pencari kerja di program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia ini juga, turut menjadi tumpuan adalah program Jom Masuk IPT di mana terdapat 164 institusi pendidikan terdiri daripada universiti awam, politeknik, kolej komuniti termasuklah Institut Latihan Kemahiran Awam menawarkan khidmat dan tawaran buat para pelajar menerusi program Jom Masuk IPT yang berlangsung di Aras 3 Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini, PLCC ini. Dan sukan saya kongsikan juga selain berkongsi mengenai maklumat mengenai kesesuaian bakat dengan subjek yang ingin dipelajari di IPT nanti. Program ini juga turut mengadakan pelbagai lagi program. Ia termasuklah pameran kerjaya, temuduga terbuka,
cabutan bertuah dan serta maklumat berhubung peluang melanjutkan pengajian dalam Apple dan semakan status akreditasi dan pengiktirafan kursus. Itu antara yang menarik yang berlangsung di program Jom Masuk IPT. Jadi kepada adik-adik yang baru yang ingin berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan, bolehlah berkunjung ke Aras 3 di Pusat Konvensyen KLCC ini, di mana ada pelbagai peluang ditawarkan untuk anda memilih sesuai dengan yang anda ingin pelajari di IPT nanti. Baik saudara, selain itu juga kepada anda yang mungkin tertanya-tanya apa lagi yang menarik berada di aspirasi keluarga Malaysia ini, antaranya termasuklah booth e-sukan yang berlangsung di Dewan 5. Ini khususnya buat anda yang mungkin sangat menggemari e-sukan seperti PUBG dan juga Mobile Legend. Bolehlah berkunjung ke 100 hari keluarga aspirasi keluarga Malaysia ini. Dan saya suka juga untuk ingatkan kepada anda, program ini akan berlangsung sehingga 12 Disember. Jadi anda masih berpeluang untuk menghadiri program ini dan menikmati pelbagai tawaran yang ditawarkan oleh 130 booth melibatkan 31 kementerian dan 102 usahawan. Tapi yang paling penting, sebelum anda berkunjung ke sini, pastikan anda berdaftar menerusi laman web www.keluargamalaysia.gov.my. Ianya bagi meminimumkan jumlah pengunjung berada di dalam lokasi ini pada satu masa. Baik Azam, saya kira untuk itu saja perkembangan dari program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen KLCC ini. Untuk perkembangan berita wilayah seterusnya, kita kembali bersama Azam. Silakan. Ya, terima kasih Wani, langsung dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Masih di lokasi sama, lebih 300 peserta menyertai program Keluarga Malaysia #Quran Hour di KLCC mengangkat tema Masuk Syurga Sekeluarga. Penganjuran program menjadi pembuka tirai hari kedua program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Program Keluarga Malaysia Quran Hour menampilkan 5 pentadabur dan 6 qori serta diketuai penasihat agama kepada Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom. Program bertujuan mengajak orang ramai untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan seterusnya melahirkan keluarga Muslim Malaysia yang menjadi model kepada keluarga lain. Kami di 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kunjungi booth pelbagai kementerian dan agensi, Carnival Kerjaya dan Jom Masuk IPT Keluarga Malaysia. Kaunter diskaun pembayaran saman, e-games, cabutan bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. 9 hingga 12 Disember dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Zahirkan impian aspirasi Keluarga Malaysia. Jumpa anda di sana. Baik, kita ke Sarawak. Antara tumpuan dari bumi Kenyalang, Koperasi Penanam Sawit Mampan Daerah Serian Berhad diperuntukkan lebih RM73,000 yang memanfaatkan pekebun di negeri itu. Laporannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Mah. Salam sejahtera dan salam hormat. Seramai 30 pekebun kecil menerima sumbangan bantuan pada program Jelajah Agrokomoditi #Keluarga Malaysia. Program anjuran Lembaga Minyak Sawit disempurnakan pelancarannya oleh Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mogin di Dewan Balu Tayung Langoi, Kampung Picin, Serian. Kita langsung dari Serian bersama Monica Gary. Monica?
Sampai di studio bersama saya ketika ini saya berada di Dewan Balu Tayong Langgoi, Kampung Pichin Serian, sempena dengan jelajah agrokomoditi #Keluarga Malaysia di daerah Serian ini. Jadi Koperasi Penanaman Sawit Mampan daerah Serian Berhad KPSM telah pun menerima cek sumbangan sebanyak RM73,950 untuk skim bantuan pembelian jentera. Seperti mana yang kita sedia maklum, majoritinya penduduk di daerah Serian ini mengusahakan tanaman kelapa sawit sebagai sumber pendapatan mereka, dan sudah pastinya dengan bantuan yang diberikan ini sedikit sebanyak yang membantu koperasi untuk menguruskan dan juga membantu para pekebun kecil di sekitar daerah Serian ini. Bersama saya ketika ini iaitu Setiausaha KPSM daerah Serian iaitu Encik Derah Anak Bagak. Baiklah Encik, boleh kongsikan dengan penonton kita pada ketika ini bagaimana pencapaian koperasi sebelum ini? Okey, pencapaian koperasi setakat ini memberangsangkan dan tujuan utama penubuhan koperasi pekebun kecil. Jadi dengan adanya sumbangan yang diberikan kepada koperasi pada jelajah agrokomoditi #Keluarga Malaysia hari ini, apakah manfaatnya kepada koperasi sendiri dan juga pekebun kecil selepas ini? Kita berharap koperasi dapat melangkah ke depan lagi lah. Dengan adanya sumbangan tersebut kita dapat menambah jentera untuk pengoperasian rem yang baru dibangunkan untuk koperasi lah. Baiklah, terima kasih Encik Derah atas perkongsian tersebut. Dan pada jelajah agrokomoditi #Keluarga Malaysia dari daerah Serian ini, 30 wakil pekebun kecil turut menerima sumbangan berupa kelengkapan pelindungan diri ataupun PPE pada majlis ini. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan langsung daripada Dewan Balu Tayong Langgoi, Kampung Pichin Serian. Kembali kepada rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Monica Geri. Penduduk Kampung Limpa Kupinang, Limbang bakal menikmati kemudahan masjid terapung baru menggantikan masjid lama. RM6 juta telah diluluskan kerajaan negeri bagi membina masjid tersebut. Perkembangan berkenaan ternyata memberi perkabaran gembira kepada penduduk. Prihatin terhadap kami di sini dan khususnya di bahagian Limbang ini dan juga khususnya seluruh Sarawak ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada wakil rakyat kami sini yang amat kerja keras untuk pembangunan, untuk memberi pembangunan kepada rakyat di sini. Kerana memajukan Kampung Limpa Kupinang dengan pembangunan seperti yang akan datang masjid terapung yang bernilai 6 juta, dewan yang telah kami gunakan masa kini dan titik konkret yang akan datang telah diluluskan. Menurut calon N79 Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Jabatan Kerja Raya telah diminta untuk membuat reka bentuk masjid baru itu. Beliau berkata demikian selepas melaksanakan kempen di kampung berkenaan. Saudara, tanpa semangat kerjasama, kerancakan berkempen, menaikkan bendera dan perang poster pastinya tidak akan berjaya tanpa golongan muda. Situasi ini dapat dilihat di kawasan Dewan Undangan Negeri Samalaju, khususnya di sekitar kawasan Tanjung Kidurong, Bintulu. Tinjauan kru RTM mendapati kerja-kerja mendirikan dan memasang bendera gabungan Parti Sarawak GPS oleh pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS Samalaju giat dijalankan pada sebelah malam. Usaha memeriahkan kawasan tersebut bermula sejak proses penamaan calon Isnin lalu. Ia cara terbaik berikutan kemeriahan kempen bersemuka agak terhad dalam suasana norma baru ini. Tapi dari segi ke support, dari segi ke laman kita sudah nemu GPS tu memang dari ya kudah segi kerajaan yang teguh bunyi kurang. Jadi dari segi bendera kita sudah medah. Bila ia sudah cukup mayu, ia cukup kuat bunyi kurang, bakal kita berperangnya. Nanti medah utanya situ dua, bakal kita itunya. Tapi nanti jentera kita mayu, bakal kita berperang. Bendera majak mayu, artinya kita kuat bunyi kurang. Lepas kita segi dukung siapa calon kita. Peluang memeriahkan perang poster ini turut dijalankan oleh petugas parti-parti lain. Dun Samalaju menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu penyandang kerusi Samalaju Datuk Majang Renggi, wakil GPS akan ditentang calon Parti Tindakan Demokratik DAP Tony Ong, Parti Sarawak Bersatu PSB Regi Swell,
Parti Bumi Kenyalang PBK Laitan Manjah dan calon Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru PBDSB Baba Empran. Pada PRU DUN Sarawak ke-12 ini menyaksikan seramai 17,981 pengundi di kawasan tersebut. Peluang memperkukuh ukhuwah antara golongan belia sepanjang musim pilihan raya ini turut dipaparkan dalam aktiviti pemasangan bendera di Kampung Nombor 61. Kemeriahannya tidak mengira fahaman parti dan warna bendera, bagaimanapun SOP tetap menjadi keutamaan. Waktu kempen macam itulah kita dapat memanggil silap belia-belia nak sama-sama membantu masang bendera, pasang poster. Tambah Haris, pengalaman sebegitu hanya akan dirasai sekali dalam 5 tahun, tambahan selepas Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Ibarat air Sungai Rajang yang terus mengalir, begitu jugalah umpama pembangunan di Kapit yang kini terus dinikmati penduduk. Tidak ketinggalan penduduk di kawasan Baleh yang turut merasai limpahan arus pembangunan. Madalina Jawai Steven ada laporannya. Dengan siapnya jalan sibuk habis seterusnya ke Nanga Mujong Baleh, ia bakal merancangkan lagi pelbagai projek pembangunan demi kesejahteraan keluarga Malaysia di kawasan ini. Antara projek infrastruktur dan pembangunan yang telah siap dibina ialah RC Commercial Wharf Kapit Waterfront, projek naik taraf Kapit Town Square dan Kapit Lily Pond yang telah mengubah landscape bandar Kapit. Selain itu, cadangan pembinaan Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ serta pos kawalan sempadan di kawasan Long Singun, Hulu Sungai Baleh dijangka memberi impak positif kepada pembangunan Kapit. Menua dia tadi sudah kat dadu kesidak ya stesen Nutrition Immigration, Station Police ngau seladu. Dua-dua pihak mai fikir aku seladu Indonesia ngau seladu menua kita di Sarawak kenyaga puncak ba Singot. Sementara itu, penghulu bungsu Gerinang dari Kat Baleh turut mengakui kawasan mereka juga kini giat dimajukan. Karena benung orang nyamuang. Jadi airnya tadi bisik kedua antara di gagak perintah kan hari sungai-sungai yang tadi beri agar rumah panjai bisik kedua tadi semua makanya meganglah. Bagi penduduk, mereka tidak menafikan gandingan antara ahli Parlimen Hulu Rejang yang bekerjasama dengan Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing sebelum ini mempercepatkan lagi pembangunan. Semua pemansang ke udah dadu ke bak menua Baleh. Seduai Tan Sri bergembal-gembal ngadu katanya. Kelebege bakal jematan to. Sebedau sidak to bergembal ngadu kita jematan Baleh, jematan Mujur nadai. Lalu dia tu rumah panjai kami tu berasa nyaman. Lebuh ya pulai ke rumah panjai, lebuh ya dia di tu. Ya bisa namanya bisa boleh penemu hari utai dia tu bakal hari teleponnya. Selain itu, penubuhan Upper Rajang Development Agency URDA menjadi sebahagian daripada pemangkin utama pembangunan yang berorientasikan keperluan rakyat khasnya di kawasan Tengah Sarawak. Madalina Jawai Steven, RTM. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #Kami Milih Yang Sahih di Berita RTM. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.
Bertemu kembali. Kaunter lesen bergerak mudahkan peniaga perbaharui permit. Juga Selangor bercadang jual dos vaksin industri. Paparan lanjut bersama Samsia Samsi langsung dari Selangor. Ya Azam, Selangor bercadang menjual baki dos bekalan vaksin program vaksin Selangor Selvac Industri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata perkara itu akan dilakukan sekiranya terdapat permintaan khusus daripada negeri atau negara yang menghadapi isu kekurangan bekalan vaksin COVID-19. Kita mendapat jaminan daripada pihak pembekal bahawa vaksin ini mampu bertahan dalam tempoh 3 tahun daripada pembelian yang kita buat. Justru kita percaya dalam proses tersebut kita boleh menghabiskan bekalan Selvac itu untuk dijual ke tempat-tempat lain termasuk permintaan negeri-negeri lain ataupun boleh dijual di negara-negara lain memandangkan negara-negara lain juga menghadapi kekurangan bekalan tersebut. Bagaimanapun, keutamaan akan diberikan terlebih dahulu kepada rakyat Selangor yang ingin mendapatkan dos penggalak. Sehingga 1 November lalu, baki dos vaksin yang diperuntukkan kepada Selvac Industri tetapi masih belum dijual hampir 538,000 dos. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ membuka kaunter lesen bergerak di 8 pusat beli belah bagi memudahkan peniaga memperbaharui permit. Datuk Bandar Petaling Jaya Muhammad Azhan Mat Amir berkata, kaunter yang beroperasi sehingga 31 Disember ini turut mendidik peniaga ke arah pendigitalan. Tujuan untuk kita mengadakan kaunter-kaunter sebegini adalah untuk to educate pemilik-pemilik perniagaan ini untuk memperbarui lesen mereka secara atas talian online. So kalau tuan-puan boleh tengok kat sana tu, kita guide mereka dan kita galakkan mereka untuk menggunakan online. Beliau melawat kaunter bergerak di Starling Mall Petaling Jaya. Kaunter bergerak seperti ini turut ditempatkan di The Curve, One Utama Shopping Centre, Paradigm Mall dan Arcano Power Centre. Malah lebih banyak kaunter sama akan dibuka di beberapa pusat beli belah utama lain, selain turut dibuka di 7 pasar malam dan 3 pasar pagi. Lebih 1,000 individu dan kenderaan diperiksa menerusi sekatan jalan raya di 9 laluan Cyberjaya. 301 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan menerusi operasi 4 hari bermula Isnin lalu. Antaranya tiada insurans kenderaan, tamat tempoh cukai jalan dan nombor plat tidak dilulus JPJ. Seorang lelaki warga Yaman dan 2 lelaki tempatan ditahan kerana memiliki ganja. Hasil soal siasat membawa kepada penahanan lelaki warga Nigeria apabila memiliki dan mengedar jenis dadah sama di sebuah apartmen di Cyberjaya Selasa lepas. Dan kebanyakan tangkapan ini adalah tangkapan semasa mereka melalui sekatan jalan raya. Semasa kita buat roadblock, bila mereka melalui sekatan jalan raya, contoh dia ada roadblock daripada Inspektor Wani, tim Inspektor Wani, dia tahan 3 lelaki yang mana pemeriksaan kenderaan terdapat heroin yang disorok dalam stokin. Semua suspek berusia 25 hingga 37 tahun direman. Geng Yuva disyaki aktif samun serta pecah rumah dan premis perniagaan tumpas selepas 3 lelaki dicekup di Rawang dan Sungai Buloh baru-baru ini. Kesemua lelaki berusia 24 hingga 32 tahun itu ditahan secara berasingan. Semua suspek mempunyai rekod jenayah lampau, 2 daripadanya masih direman. Seorang lagi diserahkan ke IPD Tampin bagi membantu siasatan berkaitan kes langgar syarat Akta Pencegahan Jenayah POKA. Pihak polis berjaya menyelesaikan sebanyak 10 kes kurang daripada tangkapan ketiga-tiga suspek ini, yang mana 9 kes adalah kes yang berlaku di kawasan pentadbiran Sungai Buloh, iaitu Kuang, Kampung Baru Subang dan juga Sungai Buloh, dan 1 kes di Undang Selangor. MO kumpulan ini
kumpulan ini bergerak aktif bermula daripada awal bulan September 2021 sehinggalah ditangkap. Kumpulan ini akan menyamar sebagai pelanggan sebelum menyamun mangsa. Kumpulan ini juga Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsia langsung dari Selangor. Saudara, perkembangan cuaca dalam negara, kita bersama Pegawai Meteorologi Muhammad Nafizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri sekitar Semenanjung pada petang ini, terutamanya di kawasan-kawasan daripada selatan Kedah sehinggalah ke Johor Bahru. Dan hujan lebat di sekitar kawasan-kawasan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke waktu malam nanti. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Hujan lebat dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan daripada pagi tadi. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan di sekitar Sabah dan juga Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Oleh itu, amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan sebelum ini telah pun dikemaskini bagi bahagian-bahagian di sekitar utara negeri Sabah ini sehingga esok 11 Disember. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku di sekitar kawasan-kawasan terbabit. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Kita lihat pula keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Begitu juga keadaannya terutamanya di sekitar Laut Cina Selatan ini. Amaran angin kencang dan laut bergelora telah pun dikemaskini melibatkan kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan yang berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan perkapalan yang berwarna merah. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil dan juga sukan serta aktiviti laut yang lain dengan kelajuan angin di sekitar kawasan-kawasan terbabit yang boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 5 meter. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumpuan negeri di bawah Bayu dakwaan akan berlaku serangan di Sabah disebar pihak tidak bertanggungjawab. Perinciannya terus saja bersama Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Azam, susulan dakwaan akan berlaku serangan dari negara Filipina terhadap negeri Sabah pada Februari depan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali meminta orang ramai agar tidak panik kerana maklumat berkenaan tidak sahih dan disebar oleh pihak yang cemburu dengan keadaan keselamatan di negeri ini. So, maklumat tu maklumat tak sahih dan kita baru dapat info memang ada perjumpaan di sana tapi bukan berkaitan
untuk claim tak Sabah atau nak serang Sabah dan sebagainya. Tapi more on security matters yang di sana, dan dia fokus untuk keselamatan di sana dan untuk pertahanan keselamatan dia juga daripada elemen-elemen teroris, lawless element dan sebagainya. Tak ada kena-mengena pun dengan cubaan ataupun untuk serangan. Jelas Datuk Hazani, kedua-dua negara saling menjaga hubungan baik untuk kemakmuran serta keharmonian meningkatkan kemajuan ekonomi masing-masing. Dalam masa sama katanya, pasukan keselamatan termasuk polis Diraja Malaysia juga sentiasa bersiap sedia memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Media antarabangsa sebelum ini melaporkan satu mesyuarat diadakan pada 1 Disember lepas bagi membincangkan penubuhan tentera di Raja Sulu untuk melancarkan serangan menyasarkan kawasan pesisir iaitu Lahad Datu dan Semporna. Datuk Hazani ditemui media selepas Majlis Penyematan dan Serah Terima Tugas Komander Eskom di Menara Kinabalu. Sementara itu, Komander Pasukan Simpanan Persekutuan Bukit Aman DCP Hamzah Ahmad dilantik menjadi Komander Eskom yang baharu menggantikan DCP Datuk Ahmad Fuad Osman yang bersara esok. Ketika ditemui pemberita, DCP Hamzah menyatakan beliau akan menjalankan tugas dan amanah diberikan sebaiknya dan bekerjasama dengan agensi keselamatan lain untuk menjaga kemakmuran negeri Sabah, khususnya di Pantai Timur. Dan saya akan berjanji nak semak semula apa yang perlu diberi penambahbaikan ataupun kita buat sedikit pembaharuan dalam usaha-usaha penegasan keselamatan ini. Bagi memastikan, macam saya cakap, memastikan bahawa kita selamat dan kita semua sekali berada dalam keadaan yang paling selesa lah, khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Majlis Serah Terima Tugas disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jinor bersama Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Parlimen Safar Untung dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkapli Muhammad. Majlis Anugerah Tokoh Imam dan Penarafan Bintang Kebersihan Masjid dan Surau Peringkat Negeri Sabah berlangsung secara sederhana di Wisma Muiz Kota Kinabalu. 4 anugerah disampaikan dalam Majlis Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Abdul Rahman Brahim dari daerah Tawau diumum penerima anugerah imam, manakala Hartono Hendrikus dari Kuala Penyu penerima anugerah kepimpinan pengurusan masjid. Masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000 disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya yakin dengan adanya program ini, khususnya berhubung dengan pengimarahan masjid dari sudut kebersihannya, sudah pasti masjid akan menjadi contoh dan memancarkan nilai-nilai sebenar masjid itu. Turut diumumkan Jahan kategori masjid disandang Masjid Azizur Rahman Kimanis Papar, Naib Jahan Masjid Nurul Hidayah Kampung Kuala Monsok Tambunan dan tempat ketiga Masjid Sahabat Sindumin Sipitang. Manakala kategori surau, Jahan dimenangi Surau Taman King Fuk Tawau, tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Surau Al-Fat PPR Gayang Tuaran dan Surau Ihsaniyah Kampung Siasai Kota Belud. Seramai 33 imam masjid, qariah serta rawatib turut menerima penghargaan RM500 sempena majlis berkenaan. Sebanyak RM101 juta kutipan zakat fitrah dan zakat harta berjaya dikutip Pusat Zakat Sabah sepanjang Januari hingga 8 Disember 2021. Daripada jumlah itu, RM80 juta telah diagih kepada golongan asnaf antaranya fakir, miskin, amil dan mualaf. Ketua Sektor Pungutan Zakat Bahagian Zakat dan Fitrah Sabah Wan Muhammad Zakri bin Wan Yaakob berkata, umat Islam yang ingin menunaikan zakat boleh berbuat demikian di pelbagai platform termasuk secara dalam talian. Mereka yang mempunyai akses kepada online banking ataupun perbankan internet boleh membayar zakat melalui online banking mereka. Selain daripada kita telah melantik beberapa penyedia aplikasi pembayaran atas talian seperti Shopee, Boost, Tulus, Snap and Pay dan sebagainya. Beliau yang ditemui RTM di Pusat Zakat Sabah Kota Kinabalu turut memberitahu kaunter hujung tahun juga akan dibuka di semua cawangan Pusat Zakat Sabah bermula 18 hingga 31 Disember ini. Operasi dijalankan sepanjang minggu termasuk Sabtu dan Ahad bermula 9 pagi hingga 3 petang. Wan Muhammad Zakri menyeru kepada semua umat Islam agar melunaskan pembayaran zakat agar lebih banyak asnaf dapat dibantu.
Pengguna jalan raya yang melalui kilometer 6.1 Jalan Indra Sabah Tawau diingatkan agar berhati-hati berikutan berlaku mendapan, rekahan serta runtuhan dianggarkan lebih 10 meter. Hasil pemeriksaan oleh Jabatan Kerja Raya JKR mendapati kerosakan adalah akibat berbetung yang pecah. Jurutera JKR Tawau Aisyah Turisda Ashkul ketika ditemui di lokasi berkata pihaknya menerima aduan awam mengenai kerosakan pada 7 Disember. Buat masa ini hanya satu laluan dibuka untuk kenderaan kecil. Selepas mendapat insiden report, kami terus mengarahkan konsesi untuk buat TMP supaya jalan dipastikan jalan selamat kepada pengguna, dan untuk permanent solution kita akan menggantikan seluruh culvert dan dijangkakan mungkin kalau peruntukan diluluskan dalam tahun depan. Turut meninjau lokasi berkenaan, Ahli Dewan Undangan Negeri APAS yang juga Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pihak JKR dan juga pihak konsesi telah membuat analisa dan laporan kepada Kementerian Kerja Raya JKR HQ untuk mendapatkan peruntukan bagi membaiki kerusakan-kerusakan yang berlaku, khususnya tempat ini mendapat berlaku. Pihak JKR dan syarikat konsesi turut mengambil tindakan memasang penanda amaran serta tali amaran keselamatan di sepanjang laluan berisiko mengalami runtuhan sementara menunggu peruntukan membaiki keseluruhan kerosakan dijangka pada Mac depan. Datuk Nizam turut meminta JKR agar mengeluarkan notis pemberitahuan menghalang kenderaan berat melalui jalan berkenaan demi keselamatan pengguna lain. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Patuhi SOP, teruskan bersama RTM untuk berita sahih. Kita kembali kepada Azam yang Kasepuri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia langsung dari Sabah. Baik, belanjawan Perak 2022 berjumlah 1.1 bilion ringgit dibentang dengan unjuran defisit berjumlah 50 juta ringgit. Bertemakan Perak Negeri Berdaya Tahan, Mampan dan Inklusif, pembentangan kali ini memberi tumpuan kepada 5 fokus utama. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad berkata daripada jumlah keseluruhan belanjawan tersebut dianggarkan 803 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus manakala 302 juta ringgit pula bagi perbelanjaan pembangunan. Belanjaan mengurus 785.1 juta ringgit dikurangkan sebanyak 82 juta ringgit kepada 703.1 juta ringgit, iaitu pengurangan 10.5%. Manakala belanja pembangunan 430 juta ringgit telah dikurangkan sebanyak 72.6 juta ringgit kepada 357.4 juta ringgit, iaitu pengurangan 16.9%. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perlis merampas 8,600 liter diesel bernilai hampir RM19,000. Serbuan dilakukan di premis berhampiran kuari di Sungai Batu Pahat Kangas malam. Menurut pengarahnya Nur Azah Jaafar, sepasukan 7 anggota penguatkuasa menyerbu ke lokasi setelah menerima maklumat premis digunakan sebagai lokasi penyimpanan diesel tanpa kebenaran. Ketika serbuan, premis tidak berpenghuni. Kesemua diesel terbabit disita untuk tindakan dan siasatan lanjut. Baik, pemandu lori didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate Municipal Butterworth selepas mengaku bersalah membawa 21 ekor lembu tanpa permit Januari lalu. Tertuduh Muhammad Aidil Abdul Halim membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Farah Hazwani Osman.
Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara 2 bulan sekiranya tertuduh gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memindahkan 21 ekor lembu hidup dengan menggunakan motor lori tanpa kebenaran bertulis pengarah negeri atau mana-mana pihak berkuasa veterina. Kesalahan dilakukan di hentian rehat dan rawat Sungai Bakap, Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara. Hasil jualan 21 ekor lembu sebanyak RM7,200 turut dilucutkan hak. Baik, di Pahang kira-kira 47,000 saman trafik telah dibayar sepanjang 14 hari kempen pengurangan kompaun saman 50% yang dilaksanakan PDRM. Jumlah tersebut merangkumi pembayaran melalui dalam talian dan tunai. 24 kaunter pembayaran saman trafik di setiap daerah dibuka. Saman 50% adalah agak memuaskan dan kadar penyelesaian saman keseluruhannya berjumlah 47,371 helai. Maknanya saman yang telah dikeluarkan itu 47,371 helai. Di mana pecahan yang dibayar secara tunai sebanyak 31,841 helai dan yang dibayar secara e-payment 15,530 helai bagi saman tahun semasa dan tahun-tahun yang sebelumnya. Kempen pengurangan kompaun berakhir Ahad ini di seluruh negara sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dalam perkembangan lain, 2 beradik warga tempatan terlibat sindiket dadah ditahan dalam 2 serbuan berasingan. Dadah jenis heroin dan syabu berjumlah RM392,000 dirampas. Datuk Ramli berkata serbuan pertama dilakukan di Tol Kuantan terhadap sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan. Hasil soal siasat membawa serbuan ke sebuah rumah di Kota Sas Prison 3, Kuantan dan menemui 1 beg dadah jenis heroin, syabu, pil yaba dan Aramin 5. Menerusi serbuan berasingan, suspek kedua ditahan di sebuah rumah di Felda Pancing Utara. Sejumlah wang tunai RM80,000 dipercayai hasil pengedaran dadah ditemui. Sitaan keseluruhan mencecah RM1 juta. Lima lelaki warga Indonesia ditahan disyaki terlibat kegiatan judi dalam talian di sebuah kediaman di Taman Ungku Tun Aminas, Skudai. Suspek berumur 21 hingga 29 tahun dipercayai masuk ke negara ini menggunakan pas pelawat sejak 2019. Mereka aktif melakukan kegiatan tersebut Mac lepas. Sindiket menyasarkan warga tempatan dengan nilai kutipan harian mencecah RM10,000. Semua yang tangkap ni berperanan sebagai operator tambah nilai kredit dan pengeluaran kredit judi atas talian. Segala transaksi adalah melalui online banking dari beberapa akaun yang telah dikenal pasti, di mana semua akaun bank tersebut adalah akaun bank Malaysia. Pelbagai barang dirampas termasuk komputer riba dan telefon bimbit. Sejak awal Januari hingga 7 Disember, sebanyak 532 kes melibatkan pelbagai kesalahan dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan menerusi pemeriksaan premis di negeri itu. Operasi di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai ditingkatkan bagi memastikan peniaga sentiasa mematuhi etika. Untuk tujuan penguatkuasaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan dengan kekuatan seramai 108 orang anggota penguatkuasa akan meningkatkan keberadaan di tempat-tempat terpilih yang menjadi tumpuan orang ramai melalui tindakan omnipresent. Ini bertujuan mewujudkan ruang persekitaran perniagaan yang selamat
dan juga beretika melalui kehadiran pegawai penguatkuasa KPDN HCP. Beliau ditemui pada program tinjauan mesra pemantauan harga barangan sempena skim harga maksimum keluarga Malaysia di Seremban. 12.8 juta ringgit kompaun pelanggaran SOP Pelan Pemulihan Negara direkodkan sejak 18 Mac hingga 7 Disember tahun lalu di seluruh Melaka. Daripada jumlah itu, sebanyak 6,777 kompaun dikeluarkan terhadap individu dan premis yang tidak mematuhi SOP. 303 kompaun dikeluarkan kerana gagal mematuhi larangan merokok di premis makanan dalam tempoh sama. Orang awam yang makan di premis makanan ini tidak dibenarkan sama sekali untuk merokok. Jadi ini kita nak minta kita dah perkenalkan sebelum ni, tapi kita nak mengingatkan kembali rakyat. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Melaka tidak akan kata orang pun kita tidak akan bertolak ansur dalam ketidakpatuhan SOP, kerana kita diberi tanggungjawab untuk mengawal kadar jangkitan di negeri ini. Maka pengawalan SOP amat penting dan ini bukanlah yang terakhir, dan kita akan perluaskan ke seluruh tempat pada masa yang terdekat, dan juga kita tidak akan maklumkan lebih awal. Kita akan buat semuanya secara mengejut. Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan sukan. Skuad Harimau Malaya masih tetap positif untuk meneruskan momentum kemenangan dalam kempen Piala AFF 2020 meskipun kehilangan 4 pemain akibat COVID-19. Ketua Jurulatihnya Tan Cheng Ho berkata, krisis pandemik yang menyerang skuad kebangsaan di Singapura ketika ini tidak akan dijadikan alasan untuk anak buahnya gagal mengekalkan prestasi cemerlang setelah mencatat 2 kemenangan berturut-turut. They have to be positive, and of course, because due to COVID-19 pandemic, nobody wants it to happen, and we can't avoid it. Also, if it happen. Then the most important, my prayers every day that hopefully these players will be in a good health and all looks good every day. Kehilangan 4 pemain tersebut bagaimanapun bakal diubati dengan kabar gembira tentang kehadiran pemain pertahanan kental dari kelab Midtjylland, Dion Kool, yang akan menyertai skuad negara tidak lama lagi. Namun, pemain kelahiran Sarawak berusia 25 tahun itu hanya akan boleh diturunkan selepas aksi berdepan Vietnam hari ini selepas kelabnya di Belanda tidak memberi pelapasan lebih awal. Baik, Kementerian Belia dan Sukan KBS komited dalam membantu barisan atlet negara melakukan persiapan sewajarnya untuk menghadapi jadual padat pada tahun depan. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, meskipun tamasya sukan seperti Sukan Malaysia Sukma, Sukan SEA, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia akan berlangsung dalam jurang waktu yang singkat, namun prestasi atlet negara perlu dikekalkan pada tahap yang optimum. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, meskipun cabarannya cukup besar, namun beliau menjelaskan bukan Malaysia sahaja yang berdepan tugas genting tersebut kerana negara-negara lain dari Asia Tenggara juga terlibat dengan tamasya yang sama. Justeru pihaknya akan cuba mempersiapkan atlet-atlet negara sebaik mungkin melalui program podium mengikut kemampuan yang ada. Atlet negara dijangka mengharungi kalender yang mencabar tahun depan bermula dengan Sukma di Ibu Negara, diikuti Sukan SEA Hanoi dari 12 hingga 23 Mei, Sukan Commonwealth Birmingham 28 Julai hingga 8 Ogos dan Sukan Asia Hangzhou 10 hingga 25 September. Baik, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Pantai Timur menikmati hasil laut segar. Bagaimanapun ketika musim tengkujuh, situasi ini berubah. Selain terpaksa akur beralih kepada ikan sejuk beku, malah peningkatan harga ikan segar terpaksa dihadapi mereka. Wartawan Nur Azila Matsani menyelami dilema penduduk Terengganu setiap kali tiba musim tengkujuh.
Kebiasaannya purata 30 tan ikan dibekal nelayan tempatan sebulan. Bagaimanapun pada musim tengkujuh hanya 10 tan sahaja diterima. Tiada pilihan, peraih terpaksa mendapatkan ikan dari luar Terengganu, terutamanya dari utara dan pantai barat negara. Macam ke time musim gini payah kan, kampung kita payah. Jadi belah luar mudah. Banyak jadi macam toke-toke sini, dia dah sampai sini belaka. Jadi belawang harga. Macam betul-betul jenis sini macam hari ni macam layang halus, tapi betul-betul segar tapi mahal harga. Nak sama mahal dengan layang besar. Tapi yang ni barang luar Terengganu ni lah. Orang jenis sini macam mahal sikit harga. Sebab masa sekarang ni harga ikan memang mahal musim. Sebab orang dah nak pergi ke laut kan musim ombak kuat. Jadi ikan ada. Mana orang jadi harga naik ikan lah. Harga memang naik tinggi harga ikan. Musim gini kan kita terpaksa kot lah nak masuk ke apa. Harga pun boleh tahan lah bila musim tengkujuh gini. Berbeza dengan musim, bukan musim tengkujuh lah. Dia tinggi sikit lah. Kena beli juga dah nak masuk. Jadi pembeli tak apa makan ikan duduk segar lah, tidak apa segar. Kita kena pilih buat molek-molek lah sikit musim-musim gini ni. Kadang tu macam kalau tak ada sangat tu terpaksa jugalah. Selain ikan pun kadang puas juga makan ayam. Gitu. Sebeli dah keperluan. Ikan ada juga segar tapi mahal. Kalau krisi sampai RM18 lukiak tu. Paksa beli dah gitu. Kalau ayam pun mahal juga. Daging pun RM34. Mahal juga. Tapi beli juga. Paksalah. Menyedari keadaan itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Terengganu mengambil inisiatif membekalkan ikan sejuk beku menggunakan teknologi Individual Quick Freezing IQF. Pengarahnya, Rosli Mustafa berkata, bekalan ikan sejuk beku atau Q-Fish masih mencukupi di negeri ini. Tahun ini, 50 tan stok Q-Fish diperuntuk bagi menampung permintaan ikan segar di pasaran. 38 kios di bawah Persatuan Nelayan Negeri Terengganu penentu menyediakan stok 8 jenis ikan jenis itu untuk kemudahan pengguna. Jadi dalam masa di sistem ni disejuk beku dengan cepatlah. Dalam masa 45 minit ataupun dalam 1 jam dia boleh dibekukan minus 30 dan kita simpan pun di peti sejuk yang minus lebih daripada 30 35 minus untuk kekalkan dia punya kesegaran. Selain ikan Q-Fish atau ikan sejuk beku lain di pasaran, pengguna juga mempunyai alternatif lain dengan memilih ikan ternak atau ikan sungai bagi mengimbangi masalah kekurangan stok ikan segar pada musim tengkujuh. Norazila Muhammad Sani untuk berita RTM. Saudara, pameran 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia sedang berlangsung di Dewan 2 KLCC sehingga hari ini 12 Disember. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di gerai pameran Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta RTM mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Yang sahih di berita RTM, saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.